Disiplin ada satu perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Hatta kita nak semayang pun, kita pun disiplin. Kalau masuk pada waktu, Nabi kata as-salatu fi awali waqtihan. Solat tu mesti berada di dalam waktu yang on time, on target. Disiplin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di studio ni. Hari ini 11 Ramadan 1445 Hijrah. Selamat datang ke Bapak Kau Podcast edisi Seikhlas Ramadan. Tahun yang kedua hari ini dapat saya terus bersama dengan Ustaz Yusof dari Abi. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, hari ini diam tak diam dah 11 Ramadan. Betul. Episod kita yang ke-12, 22 Mac 2024. Terima kasih, ini dia Abi, lebih dikenali sebagai Abi Al-Khatib Basyarahil. Terima kasih Ustaz. Itu dia, Ustaz tersenyum. Ya, Ustaz Yusof Abdul Rahman. Terima kasih Ustaz. Baik, hari ini Ustaz, kita kongsi sikit pasal disiplin Ustaz. Ni disiplin ni, kata orang tu macam mana saya tak tahu kalau betul tak betul lah. Sebagai seorang bapa, kalau dia ada anak perempuan, dia betul punya tatang. Kalau mungkin anak first lah, second apa dia tatang anak tu macam minat yang penuh tau. Lagi-lagi kalau anak perempuan, sebagai bapa anak perempuan dia suruh rapat. Dan anak lelaki dia okey lah. Nanti bila dia dah besar, lagi dia nak rapat dengan yang perempuan, dia lagi jaga. Tapi yang penting pada saya, sama ada anak perempuan atau lelaki, is cara kita bukan didik, membesarkan anak ni dengan disiplin. Saya cara old school. Mungkin saya dibesarkan cara begitu, jadi itu cara yang saya tahu. Disiplin tu very strict, and is either my way or there's no other way, because I want the best for the kids lah. Sekarang lagi, zaman-zaman sekarang, I think untuk bapa-bapa yang bapa muda lah kata orang, zaman sekarang is very challenging. Besar anak dia membesar di mana generasi social media ni ada. Telefon dah jadi penting, untuk anak-anak. Dulu kita mana ada handphone. Balik lambat ke apa ke, balik kalau lambat tali pinggang siap. Ni sekarang handphone. Dulu kita sibuk asyik nak keluar dengan kawan-kawan. Sekarang budak-budak sekarang balik nak balik rumah. Pasal apa? Nak pegang telefon, nak pegang iPad. Diorang lagi suka kat rumah seorang-seorang. Jadi cara pergaulan mereka lain. Jadi kita sebagai ayah, macam mana kita nak memantau cara mereka menggunakan telefon apa, gadget-gadget ni, dan juga mendisiplin mereka. Itu satunya. Macam kadang memang saya tak disalahkan. Time makan, time orang kecil-kecil, kita dah sibuk dengan makan, kita kasihkan handphone dengan budak tu tak ke depan makan, tengok. Time tengok YouTube lah, budak-budak main cerita, betul lah. Tapi sekarang Alhamdulillah saya tengok banyak konten-konten yang cukup baik untuk budak-budak tengok lah. Jadi budak-budak ni pun daripada kecil, bila dulu time saya kalau tengok ni benda, Sesame Street je. Betul lah. Sekarang dah macam-macam. Ada baca Quran, ada yang baca alik beta dari kecil kan. Dia boleh tunjukkan je budak-budak ni kecil-kecil dah dengar ni alik beta. Sebelum kita hantar mengaji, dia dah kenal alik beta. Betul lah. Tapi saya nak tekankan di sini more on discipline, fatherhood and discipline, exploring effective discipline strategies yang kita boleh apply to anak-anak kita. Kalau nak kembalikan kepada sejarah Nabi sejarah silam, ada yang dapat kita kongsi. Bila tengok topik kita pada episod kali ni, saya tengok berkenaan dengan disiplin, berkenaan dengan konsisten, berkenaan dengan orang kata fairness kan, keadilan dan sebagainya. Saya ada satu kisah dalam Quran yang saya ingat berkenaan dengan Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub, yang mana Nabi Yusuf AS ni dibesarkan dalam adik-beradik yang ramai. Dan satu ketika ni apabila of course dia ada hubungan yang baik antara Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf, Adik-beradik. Nabi Yaqub ayah, Nabi Yusuf adalah anak
dan juga dia ada ramai adik-beradik. Adik-beradiknya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf lah. Ah. Jadi dia ada dua lah. Satu pertama sekali adalah tentang rahsia yang mana ataupun mimpi yang mana Nabi Yusuf dapat bermimpi, dia beritahu kepada ayahnya tentang ini raaitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi kata, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sembah sujud kepada aku dalam mimpi lah. Dalam mimpi dia. So Nabi Yaqub kata, kau jangan beritahu kepada adik-adik kau yang lain. Itu satu kisah. Dia ceritakan mimpi dia dengan Kepada ayah dia. Lepas tu ayah dia kata, nasihatkan dia jangan cerita kepada adik-beradik kau yang lain. Okey. Satu. Nombor dua, ada apabila adik-beradik Nabi Yusuf yang lain nak mengajak Nabi Yusuf keluar untuk bermain-main di luar, dan Nabi Yaqub berkata dengan anak-anak yang semua, tak boleh, jangan bawa Nabi Yusuf keluar sebab kat sana bahaya, ada serigala. Dia memang rekod dalam Quran. Jadi dia kata, tak apa ayah, kita akan jamin jaga Nabi Yusuf dengan baik, confirm tak kena. So bermakna kat situ is disiplin. Okey. Kan, disiplin di mana Nabi Yaqub meletakkan satu garis pandu untuk meletakkan waktu tertentu dan juga arahan yang Nabi Yaqub sampaikan kepada anak-anaknya, tapi dibantah. Okey. So ini satu example yang kita lihat belajar daripada Quran tau. But Nabi Yaqub still give, kan. Dia macam apa, ulu-ulu tarik lah. Dia give way jugalah. Give way juga. Okay. Tapi mereka menerima akibatnya. Ataupun kerana dia membantah lah. Situasi tu bukan memang perancangan ni, kalau ikut lebih detail. Surah Yusuf ni antara yang detail lah. Dia kisah ni saya suka baca juga, berkenaan dengan kisah dia, dengan jalan cerita Nabi Yusuf dan sebagainya. Tapi pada kali ini kita cakap pasal bagaimana disiplin dan juga perintah yang mana anggota tu tak diindahkan oleh adik-beradik Nabi Yusuf lain. Okay. Sehingga kan Nabi Yusuf ni digambarkan, dikatakan kepada adik-beradiknya, kepada Nabi Yaqub ni adalah bahawasanya Nabi Yusuf dah mati, dia dah makan oleh serigala. On that reason, menunjukkan bahawasanya Nabi Yaqub dah kasih arahan, tapi mereka berdegil nak buat Nabi Yusuf, tapi hakikatnya mereka memang ada perancangan yang jahat, iaitu nak humbankan Nabi Yusuf dalam perigi buta. Okay. Tapi go back to this kisah tadi tu, ada dua, iaitu ayahnya mengarahkan Nabi Yusuf untuk tidak beritahu mimpi Nabi Yusuf kepada adik-adik yang lain, kerana mungkin akan timbul perasaan yang tidak elok ataupun perasaan dengki, hasad dan sebagainya. Nombor dua adalah tentang bagaimana mereka mendesak Nabi Yaqub, ayahnya Nabi Yusuf, untuk bawa keluar Nabi Yusuf pergi keluar untuk bermain sebagainya. Tapi awalnya memang mencegah, tapi mereka still berkeras untuk bawa. Akhirnya akibatnya tidak berdisiplin, tidak mendengar disiplin tersebut, mereka menerima akibatnya yang padah, iaitu kehilangan Nabi Yusuf ataupun membuat cerita hilang yang lain supaya mereka mendapat tumpuan dengan Nabi Yaqub ayahnya lah. Ya. So with that discipline of apa yang kita nak sampaikan adalah balik kepada topik episod. Saya lihat disiplin adalah satu perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Hatta kita nak semayang pun, kita pun disiplin. Kalau masuk pada waktu, Nabi kata as-salatu fi awali waqtihan. Solat tu mesti berada di dalam waktu yang on time, on target. Disiplin juga. Betul. Agama mengajarkan kita untuk kita menitik beratkan tentang disiplin, jaga waktu, dan juga orang kata tu everything semua mesti according to the time. Correct. Dia tak boleh sambil lewa, tak kisahlah kan, kau nak apa kau buat lah, bapak okey lah. Saya faham. I mean dia memang dah ditetapkan, dia strict in that way, tetapi dia ada kalau atas tugas, atas gini tetap boleh. Bukannya mati-mati kau nak ni. Kalau tak boleh atas dasar bekerja ataupun atas sebab-sebab yang tak boleh dielakkan, boleh bukan lambatkan lah, kira macam. Tapi saya suka satu perkara adalah konsisten. Istiqamah lah bahasa Arab kan. Dia mesti dalam arti kata lain, dia selain daripada disiplin, tetapi dia buat berkali-kali, dan juga dia mesti repetition yang positif, sebab dia akan jadi satu tabiat, habit. Kan, contohnya macam anak saya dah bangun pagi lihat, tapi saya cakap dia, this you nak kena discipline yourself. Kalau kau sekarang tak disiplin, sampai ketua kau akan jadi malas. Betul. For example lah. Ya, betul. Jadi saya nampak orang-orang akibat dia bangun suka lambat-lambat, subuh pun tak semayang on time dan sebagainya. Jadi akibatnya bila dia besar, saya nampak dia punya kesinambungan hidup dia tu tak diberkati, tidak ada
balance lah. Tak balance lah bang. Tak balance, betul. That's why I think I think also kita nak kena tetap, discipline is something that dia bukannya lapuk, tetapi dia memang relevan dulu, kini kan sampai bila-bila. Kepada saya disiplin tu Kan? it leads to everything. Kalau kita dapat uruskan yang pertama, first thing in the morning kita dah buat betul dengan betul, InsyaAllah perkara-perkara yang lain yang kita akan lakukan pada hari itu akan fall into places. Kalau kita lambat, lepas tu kita kalang kabut, I think the rest all start to dominoes the effect. So start right. I think macam subuh, bangun pagi ni, you have all the time to do and plan for the day, rather than kalang kabut. Saya ada satu podcast juga, saya bikin satu kat Abi Talk. Saya interview dengan this one African man yang berkahwin dengan orang Singapura. Dia kata dia punya cara pula, dia membuat kerja rumah. Dalam dia macam dia siapkan makanan untuk anak, basuh baju anak-anak, keluarga. Seorang ayah. Ayah tau. So that daripada negeri mana Afrika yang can that is the culture diorang buat kat sana. Dia kata tu, pada saya itu peranan ayah sih. Dia disiplin diri dia untuk memudahkan urusan keluarga dia. Kalau kita, so dia tak draw line, ini wife ni kerja, kau buat ni aku tu aku siap diri, aku pergi kerja, makan anak apa semua kau siapkan. So dia make it a point, or dia make culture back in Africa. Seorang ayah tu memang bangun pagi, lepas tu dia siapkan makanan hatta untuk masak lain, pakaian digosokkan, dia everything semua siap untuk anak. Jadi macam Masya Allah, so dia disiplin. Jadi itu benda sebagai apa tau, ayah dia menunjukkan sebagai ketua keluarga yang memang peranan not only for cari nafkah kat luar, tapi juga show example in the house. He can do it. He set an example. Jadi bila anak-anak membesar, anak tu of course, bila anak membesar, if dia buat tu benda daripada kecil sampai besar, anak dia have that mentality, ni buat breakfast bukan kerja ibu. It's not only mom job, something bapak pun boleh buat. So saya tengok disiplin, tajuk kita pada kali saya sangat yang menarik pada saya. Disiplin saya percaya, sebab saya I'm also into that discipline. Kalau tak ada, saya secara personal saya nak kongsi sikit. Boleh. Memang disiplin tu very important. Tu pasal pada saya lelaki yang pergi NS is very important. Maaf saya cakap very important. Pasal NS baik army ke apa, I think they have that set that discipline level very high. Saya NS apa orang cakap ayam sakit saya PSE Ustaz. Saya office Ustaz. Saya tak masuk BMT lah apa 3 bulan saya masuk hari ni, register, report, hari tu je saya balik. Hari-hari saya office hour. Jadi saya tak ada tu BMT macam pun tak ada. So saya tak ada that. If I'm given that opportunity, maybe. But I find that I can be more disciplined if I'm sad, because I see my friend who are with me, but yang masuk army ni semua until now they have that level of discipline, which I think is good lah. It's good. It's good. Baik, sampai di sini saja Ustaz episod kali ini, episod 12 11 Ramadan. Ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi berkongsi pengalaman dan cerita-cerita pada episod kita hari ini. Dan juga ribuan terima kasih kepada Jalindo paling jago, salah satu daripada penaja kita. Jalindo paling jago, pengiriman barang daripada Singapura ke Indonesia. Bukan itu saja, kembali ke Indonesia. Kalau barang dari Indonesia nak hantar Singapura pun orang boleh. Yang paling jauh, pilihan anda, amanah kami. Itu dia, Jalindo paling jago. Anda boleh hubungi mereka di 92482596 ataupun WhatsApp WA. Aduh, aku WA 92482596. Dan tak lupa juga kepada penaja kita seterusnya. Ini dia kedua adik-beradik, lain bapa lain mak. Nur dan Haidir, itu dia. Nur dan Haidir, rakan hartanah setia anda. Anda boleh hubungi mereka di talian 8118-4828. 8118-4828. Nur dan Haidir akan bersama kami insyaAllah di episod yang akan datang. Mereka akan kongsi lebih terperinci mengenai hal-hal hartanah. Mereka juga ada mungkin di hujung episod yang akan datang kongsi, dia akan tanyakan Ustaz, ada satulah babak-babak di mana mungkin ada asas keislaman yang mungkin ditanyakan, jual rumah, harta nak dibagi-bagikan, diagih-agihkan.
Dari segi faraid lah apa tu semua, mungkin Ustaz boleh kasih Boleh, insyaAllah. sedikit pandangan dari situ. Baik, sampai di sini saja semuanya. Seikhlas Ramadan, kita telah pun sampai di penghujung episod 12 ini. Sehingga kita ketemu lagi di lain episod yang akan datang esok pada waktu dan tarikh yang lain. Terima kasih Ustaz. Sampai di sini saja. Akhir kata saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih.